Shalom dan selamat malam kepada para pendeta, pastor dan saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita memulakan kebaktian pada malam ini. Jemaat Tuhan, mari kita masuk dalam seruang ibadah. Siapkan diri kita di hadirat Tuhan, doa senyap dan membuat pengakuan dosa. Aku akan memuji Tuhan setiap waktu. Puji-pujian untuk-Nya akan sentiasa di bibirku. Jiwaku akan mengisytiharkan kebesaran Tuhan. Rakyat yang menderita akan mendengar dan bersuka cita. Pujilah kebesaran Tuhan bersamaku. Marilah kita memuliakan nama-Nya bersama-sama. Jemaat Tuhan, sila berdiri semua. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian kepada Tuhan dengan menyanyikan lagu Tuhan Tak Pernah Gagal. Jemaat Tuhan, tetap berdiri semua. Mari kita membuat pengenalan akan Tuhan. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah-Nya dalam roh dan kebenaran. Allah adalah terang. Jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia hidup di dalam terang, maka kita bersekutu dengan yang lain serta dengan anak-Nya yang Yesus Kristus. Tuhan adalah Maha Kuasa. Orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka bagaikan Raja Wali yang terbang tinggi. Mereka berlari tanpa merasa letih dan mereka berjalan tanpa merasa lesu. Allah adalah pengasih. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikurniakan oleh Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dia tetap menyerahkan nyawanya untuk kita. Dengan itu kita dapat mengetahui kasih Tuhan.
Mari kita sama-sama menganggap pujian hormat diberi. Jemaah kita tetap berdiri sama-sama membuat doa pengudusan. Tuhan yang Maha Kuasa, setiap sanubari nyata dan jelas di hadapan Tuhan. Tuhan mengetahui apa yang dihasratkan, apa yang dibatinkan juga tidak dapat tersembunyi dari Tuhan. Kami memohon agar Tuhan menginsafi kami melalui Roh Kudus, supaya hati kami kudus, niat kami suci dan mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Dengan hormatnya kami mengembalikan kemuliaan kepada nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sama-sama kita melafazkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan janganlah membawa kami ke dalam percubaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerana Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Perintah 10 firman, Tuhan Allah berfirman, Akulah Tuhan Allahmu. Selain aku, jangan ada padamu Tuhan lain di hadapanku. Jangan puji kepada patung. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sebarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini segala kepunyaan orang lain. Hukum yang terutama, dengarlah Tuhan Yesus Kristus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Inilah hukum yang pertama dan yang terutama. Hukum yang seterusnya juga serupa sedemikian, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Sama-sama. Mohon Tuhan berbelas kasihan kepada kami dengan kesemua perintah ini dipahatkan di dalam hati kami. Pengakuan dosa. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan Yesus Kristus, Tuhan pencipta makhluk, Tuhan yang menghakimi segala insan, percakapan, kelakuan dan niat kami selama ini banyak melakukan dosa dan menimbulkan kemurkaan Tuhan. Kini kami menyesal, mengakui dosa kami dan bertaubat. Kami berdoa agar Tuhan yang Maha Penyayang, kasihanilah kami dan ampunilah segala dosa kami dalam Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah kami agar kami dapat berubah menjadi baru, mentaati kehendak Tuhan, melayani Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Segala hormat dan mulia dikembalikan kepada nama Tuhan yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Doa pengampunan. Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan Bapa kami yang di syurga, Tuhan pernah berjanji akan mengampuni siapa yang mengakui dosa dan bertaubat serta beriman kepada Tuhan. Kini kami berdoa agar Tuhan mengasihanilah kami dan ampunilah dosa kami. Selamatkanlah kami daripada segala dosa kami. Tolonglah kami dan kuatkanlah kami untuk melakukan perkara yang baik. Berikanlah hidup yang kekal kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menghiburkan. Dengarlah firman Tuhan dalam Alkitab kepada orang-orang yang rendah hati dan bertaubat. Marilah kepadaku, hai kamu semua yang lelah, kerana memikul beban yang berat. Aku akan membebaskan kamu daripada beban kamu.
Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Sungguh benar pernyataan ini dan harus diterima dan dipercayai dengan sepenuhnya. Yesus berkata, "Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Semoga kesejahteraan Tuhan sentiasa menyertai kami." Jemaat Tuhan, silakan duduk. Teks khotbah kita pada hari ini diambil dari Efesus bab 1 ayat 1 hingga ke-14. Tema khotbah kita pada hari ini ialah hidup bersatu dengan Kristus. Kita serahkan kepada Pastor Gev. Shalom saudara dan saudari. Bersyukur kepada Tuhan karena kita sekali lagi berpeluang untuk mendengarkan perkongsian firman Tuhan pada petang ini. Jadi seperti mana pemimpin telah katakan, iaitu tema perkongsian firman Tuhan itu bertajuk hidup bersatu dengan Kristus. Diambil dari teks firman Tuhan Efesus bab 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-14. Saya membacakannya untuk kita, Efesus bab 1 ayat ke-1 hingga ayat yang ke-14. Surat ini daripada Paulus yang menjadi Rasul Kristus Yesus kerana kehendak Allah. Surat ini ditujukan kepada umat Allah di Efesus yang setia dalam hidup yang bersatu dengan Kristus Yesus. Semoga Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus mengurniai kamu berkat dan kesejahteraan. Marilah kita bersyukur kepada Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus kerana kita hidup bersatu dengan Kristus. Allah sudah memberkati kita dengan segala berkat rohani dari syurga. Sebelum dunia ini diciptakan, Allah telah memilih kita untuk menjadi umat-Nya melalui hidup bersatu dengan Kristus, supaya kita menjadi suci dan tidak bercela di hadirat-Nya. Kerana kasih-Nya, Allah telah membuat keputusan untuk menjadikan kita anak-anak-Nya melalui Yesus Kristus. Itulah keinginan dan kehendak Allah. Marilah kita memuji Allah bagi rahmat-Nya yang mulia, yang dikurniakannya kepada kita melalui anak yang dikasihinya. Hal itu demikian kerana dengan kematian Kristus kita dibebaskan. Mananya Allah sudah mengampunkan dosa kita. Alangkah mulianya rahmat Allah yang sudah dikurniakannya kepada kita dengan berlimpah-limpah. Dengan segala kebijaksanaan dan pengertian, Allah telah melaksanakan tujuannya. Dia memberitahu kita rancangannya yang dirahsiakan, tetapi yang sudah ditentukannya akan disempurnakannya melalui Kristus. Rancangan itu akan disempurnakan oleh Allah pada masa yang ditentukannya. Rancangan itu adalah untuk menyatukan segala sesuatu yang telah diciptakan, baik yang di syurga maupun yang di bumi, dengan Kristus sebagai kepala. Allah telah melakukan semuanya menurut rancangan dan keputusannya sendiri. Dari mula-mula lagi, Dia telah memilih kita karena Dia mahu supaya kita menjadi umat-Nya oleh sebab hidup bersatu dengan Kristus. Marilah kita yang pertama sekali berharap kepada Kristus, memuji kemuliaan Allah. Kamu juga menjadi umat Allah ketika kamu mendengar berita tentang ajaran benar, iaitu berita baik yang membawa penyelamatan kepada kamu. Kamu percaya kepada Kristus, dan untuk menunjukkan bahawa kamu milik Allah, Allah mengurniai kamu roh-Nya yang telah dijanjikannya itu. Roh itu jaminan bahawa kita akan menerima apa yang telah dijanjikan oleh Allah kepada umat-Nya. Hal itu meyakinkan kita bahawa Allah akan membebaskan umat-Nya dengan sepenuhnya. Marilah kita memuji kemuliaan-Nya. Demikianlah firman Tuhan dari Efesus bab yang pertama, ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-14. Jadi, saudara dan saudari, tujuan surat Efesus ialah untuk menguatkan iman orang Kristian di Efesus dengan menjelaskan
sifat dan tujuan gereja, iaitu di mana semua orang yang percaya kepada Kristus sebagai tubuh Kristus, iaitu bagaimana seharusnya hidup menampilkan hidup sebagai anak-anak Tuhan. Inilah tujuan surat Efesus. Dan seperti mana kita tahu juga, penulis surat Efesus di sini sedikit pengenalan untuk kita, iaitu Paulus sendiri, dan pembaca mula-mulanya iaitu jemaah di Efesus. Lalu surat ini diedarkan kepada jemaah-jemaah lokal di sekitarnya. Nah, kira-kira tahun penulisan bagi surat Efesus ini kira-kira tahun 60 Masihi. Itu ketika itu Rasul Paulus berada di Roma pada saat Rasul Paulus dipenjarakan di sana. Jadi sedikit latar belakang untuk kita, surat ini juga ditulis saudara-saudari bukan untuk menghadapi ajaran yang sesat atau masalah dalam jemaah. Jadi surat ini dikirimkan dengan dibawa oleh Tihikus untuk menguatkan dan menghibur gereja-gereja di daerah tersebut. Nah, Paulus telah menghabiskan waktu 3 tahun lebih bersama jemaah di Efesus. Jadi hal ini membuat Rasul Paulus sangat dekat dengan jemaah di sana. Jadi di sini juga Paulus bertemu dengan para penatua jemaah di Efesus, di Melitius. Ini kita boleh lihat di Kisah Para Rasul bab yang ke-20 ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-38. Ini suatu pertemuan yang penuh kesedihan kerana Rasul Paulus dia akan meninggalkan mereka tidak lama lagi, dan ini mungkin kali yang terakhir. Jadi karena surat ini tidak menyebutkan orang-orang atau masalah-masalah di dalam jemaah Efesus, dan tidak ada menyebut tentang kata di Efesus di ayat yang pertama, bab pertama ayat yang pertama pada naskah yang awalnya. Dan Paulus mungkin memaksudkan ini, surat ini untuk edaran bagi semua orang boleh membacanya di sekitar wilayah tersebut. Jadi di sini ayat kunci kita boleh lihat bagi surat Efesus, iaitu ada di dalam Efesus bab yang keempat bab 4 ayat yang keempat hingga ayat yang ke-6. Saya membacakannya untuk kita. Ayat kunci ini, hanya ada satu tubuh dan satu roh. Begitu juga kamu dipanggil oleh Allah untuk satu harapan. Hanya ada satu Tuhan, satu iman, satu baptisan dan satu Allah, Bapa semua orang. Dialah Tuhan semua orang yang bekerja melalui semua orang dan tinggal di dalam semua orang. Efesus bab yang keempat ayat yang keempat hingga ayat yang ke-6. Jadi seperti mana tema renungan firman Tuhan bagi kita pada malam ini, yaitu hidup bersatu dengan Kristus. Yang pertama kita boleh lihat di ayat yang 1 hingga ayat yang kedua, memerlukan kesetiaan. Nah, pada permulaan ayat ini, ayat yang pertama hingga ayat yang kedua ini, Paulus dia memulakan suratnya dan dengan menyampaikan salam. Seperti mana kita dapat lihat, dia menyampaikan salam darinya yang merupakan seorang rasul Kristus Yesus oleh kerana kehendak Allah kepada umat Allah di Efesus. Jadi jemaah di Efesus di sini Paulus mencirikan mereka mempunyai ciri yang unik sebagai anak-anak Tuhan, iaitu di mana mereka sebagai seorang yang setia dalam hidup. Kerana apa? Karena mereka bersatu dengan Kristus Yesus. Dan ayat yang kedua kita boleh lihat Paulus di sini menaikkan permohonan kepada Allah Bapa. Kiranya mereka di sana dikurniakan berkat dan kesejahteraan. Jadi di sini saudara-saudari, ayat yang pertama hingga ayat yang kedua ini kita dapat melihat seseorang yang hidup bersatu dengan Kristus senantiasa menyatakan kesetiaan kepadanya sahaja, iaitu Kristus, iaitu berpegang teguh dalam pengharapan iman yang benar kepada Kristus. Nah, yang kedua, ayat yang ketiga hingga ayat yang ke-6, iaitu hidup bersatu dengan Kristus, iaitu sentiasa memuji dan bersyukur. Jadi apa yang dipuji, apa yang patut disyukur, iaitu kepada Allah Bapa kita.
Tuhan kita Yesus Kristus, kerana Allah yang begitu besar kasih-Nya telah memberikan kita anugerah untuk hidup bersatu dengan Kristus. Dan Allah juga telah memberkati kita dengan berkat-berkat rohani dari syurga. Jadi, iaitu kita telah mendapat keselamatan, itu berkat-berkat juga kita diangkat sebagai anak-anak-Nya, kita mendapat pengampunan, kita mempunyai wawasan yang baru di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Selain itu, kita juga bersyukur kita memperolehi karunia-karunia, kuasa untuk melakukan kehendak Allah juga, serta mempunyai pengharapan akan hidup yang kekal bersama dengan Kristus Yesus. Inilah yang patut kita puji, inilah yang patut kita syukuri dalam kehidupan kita sebagai orang yang bersatu dengan Kristus. Nah, dikatakan di ayat yang keempat, saudara-saudari, sebelum dunia ini diciptakan, Allah telah memilih kita untuk menjadi umat-Nya. Nah, kita menjadi umat-Nya. Seterusnya, melalui hidup bersatu dengan Kristus, supaya kita, mari kita membaca bersama-sama, menjadi suci dan tidak bercela. Mari kita membacanya bersama-sama. Menjadi suci dan tidak bercela di hadirat-Nya. Sambung, karena kasih-Nya Allah telah membuat keputusan dan menjadikan kita anak-anak-Nya melalui Yesus Kristus. Itulah keinginan dan kehendak Allah. Saudara dan saudari sekalian, Allah selalu memberi yang terbaik kepada kita. Dan ayat yang ke-6, kita diajak sekali lagi sebagai orang yang setia hidup bersatu dengan Kristus untuk memuji. Di ayat yang ke-6, marilah kita memuji Allah bagi rahmat-Nya yang mulia yang dikurniakannya kepada kita melalui anak-Nya yang dikasihinya. Nah, seterusnya, poin yang ketiga, hidup bersatu dengan Kristus, itu ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-12, kita dibebaskan dari menjadi hamba dosa. Saudara dan saudari, oleh kerana Yesus Kristus yang sanggup berkorban demi kita, datang ke dunia ini, Dia menyerahkan nyawanya di atas kayu salib untuk kita sebagai ganti bagi dosa kita, maka di sini hubungan kita dengan Allah kembali pulih, di mana dulunya kita ini bermusuh dengan Allah oleh sebab kita manusia berdosa dan tidak layak menghampiri Allah yang begitu kudus, saudara-saudari. Melalui karya Allah di atas kayu salib yang dilakukan oleh anak-Nya Yesus Kristus, mencurahkan nyawanya untuk kita manusia berdosa ini, kini kita telah menerima pengampunan daripada Allah. Yesus sudah membayar lunas kita, hutang kita. Nah, alangkah mulianya rahmat Allah yang dikurniakan bagi kita ini, sehingga berlimpah-limpah ke dalam hidup kita, saudara-saudari. Saudara-saudari sekalian, marilah kita tetap bersatu dengan Kristus. Tiada Tuhan-Tuhan yang lain di dalam kehidupan kita. Tiada petara-petara yang lain dalam hidup kita. Ayat yang ke-12 kata, marilah kita yang pertama sekali berharap kepada siapa? Kepada Kristus. Memuji kemuliaan Allah karena kita sudah dibebaskan dari menjadi hamba kepada dosa. Nah, yang keempat, ciri hidup bersatu dengan Kristus, iaitu ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-14, kita ditandai dengan Roh Kudus. Jadi, hidup orang yang bersatu dengan Kristus ini, penghidup orang ti berkaul ngau Kristus Tuhan, iaitu diiring, dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus, saudara-saudari, merupakan jaminan Allah kepada kita bahawa kita miliknya, iaitu dan Allah juga boleh melakukan apa yang telah Dia janjikan kepada kita. Nah, kehadiran Roh Kudus yang ada dalam diri kita juga, saudara-saudari, menunjukkan kesungguhan iman kita. Itu membuktikan bahawa kita adalah anak-anak Allah dan menjamin hidup kekal bagi kita. Nah, oleh itu, saudara-saudari, Roh Kudus berkuasa. Dia berkuasa bekerja mengubah kita dari hari ke hari
sehingga kita menjadi seperti Kristus dan menjadi umat Allah yang dibebaskan untuk memancarkan terang kepada semua orang, sehingga kita boleh menghasilkan buah-buah roh sebagai anak-anak Tuhan. Kenapa? Agar orang di sekitar kita, mereka merasa diberkati dengan kesaksian kita dan sekaligus memberkati lebih lagi ramai orang. Jadi, saudara-saudari, marilah kita hidup bersatu dengan Kristus, hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Jadi, sebagai kesimpulan, perkongsian firman Tuhan hidup bersatu dengan Kristus ini yaitu dicirikan sebagai seorang yang setia kepada Kristus Tuhan kita, kepada Tuhan kita Yesus Kristus sahaja. Yaitu hendaklah kita sentiasa memuji, hendaklah kita sentiasa bersyukur kepada Tuhan atas kurnia, berkat dan kesejahteraan hidup kepada kita selalu. Nah, dosa juga tidak mengikat kita lagi. Dan kita sudah dibebaskan oleh kasih Kristus untuk mentaati kehendak Allah dalam kehidupan kita melalui pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami hamba-Mu sudah selesai Tuhan membicarakan apa yang ingin Engkau sampaikan kepada anak-anak-Mu Tuhan. Kini kiranya Tuhan terus memimpin langkah hidup kami Tuhan. Kiranya kami terus dikuatkan dari hari ke hari untuk hidup terus bersatu dengan Engkau Tuhan. Sekiranya kami goyah dan lemah iman kami Tuhan, ketika kami menghadapi pergumulan yang berat dalam kehidupan kami, kiranya kami terus Tuhan bersandar kepadamu, hidup dalam pimpinan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami serahkan setiap pribadi kami Tuhan ke dalam tangan-Mu, berkaryalah melalui kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Seterusnya saya kembalikan kepada pemimpin. Terima kasih kepada Pastor Gav telah menyampaikan firman Tuhan. Jemaat Tuhan sila berdiri semua. Mari kita berdoa dalam doa iman rasuli untuk meneguhkan kepercayaan kita dalam iman. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Berkuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati, dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula daripada antara orang mati, naik ke syurga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Berkuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk semua. Mari kita menyanyikan lagu Aku Berserah sebagai respon kesyukuran kita kepada Tuhan. Berdiri semua, mari naik punya dosolog.
Sekiranya kamu benar-benar mengisau dan bertaubat, ingin berdamai dengan orang, berhasrat berubah menjadi baru, mematuhi hukum Tuhan dan mentaati firman Tuhan, maka datanglah ke hadapan dengan iman untuk menerima perjamuan kudus supaya kamu beroleh penghiburan-Nya. Terlebih dahulu bersujud, berdiri dengan rendah hati dan mengakui dosa di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Kamu haruslah bersandar kepada Tuhan. Kami bersandar kepada Tuhan. Kamu harus bersyukur kepada Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan. Memang sepatutnya kami mengucapkan syukur kepada Tuhan yang Maha Suci, Maha Kuasa dan kekal abadi. Oleh itu, kami dan malaikat serta ketua malaikat mahupun jemaah-jemaah yang di surga bersama-sama memuji nama Allah yang Maha Mulia. Kami sentiasa memuji Tuhan dan mengatakan, Suci, suci, sucilah Tuhan, Allah Khalik langit dan bumi. Keagungan dan kemuliaan Allah memenuhi langit dan bumi. Kemuliaan bagi Tuhan yang Maha Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Kuasa, Bapa syurgawi kami, Tuhan mengasihi kami sehingga mengirimkan anak-Nya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk disalibkan demi menebus dosa kami dan menyelamatkan kami. Tuhan Yesus Kristus mengorbankan diri-Nya di atas kayu salib sebagai korban penebusan yang sempurna. Dia telah mengadakan perjamuan kudus supaya kami sentiasa mengingati kematian-Nya dan pengorbanan-Nya. Dalam buku Injil, Dia memesan kami supaya selalu mengadakan perjamuan kudus sehinggalah kedatangan-Nya pada kali kedua. Pada malam ketika Tuhan Yesus dikhianati, Dia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah dan membahagikan roti itu kepada pengikut-pengikut-Nya sambil berkata, ambillah dan makanlah, inilah tubuhku yang diberikan untuk kamu. Lakukanlah hal ini untuk mengenang aku. Begitu juga setelah habis makan, Dia mengambil cawan itu, lalu mengucap syukur kepada Allah dan memberikannya kepada pengikut-pengikut-Nya sambil berkata, kamu semua haruslah minum. Cawan ini perjanjian Allah yang baru, yang disahkan dengan darahku. Setiap kali kamu meminumnya, lakukanlah hal ini untuk mengenang aku. Amin. Sekarang dengan rendah hati bersujud dan memohon kepada Bapa yang Maha Pengasih agar kabulkan doa kami. Berkatilah kami supaya kami dapat menuruti perintah anak Tuhan, yaitu penyelamat kami, Yesus Kristus, mengingati kematian dan pengorbanan-Nya. Tuhan yang Maha Penyayang, kami tidak berani mendampingi meja kudus Tuhan dengan kebenaran kami sendiri, tetapi hanya dengan anugerah Tuhan. Bahkan kami tidak layak pun untuk memungut cebisan-cebisan perjamuan kudus ini. Hanya Tuhan yang kekal abadi mengasihi kami. Kami berdoa agar Tuhan memberkati kami supaya kami dilayakkan untuk menerima tubuh dan darah anak Tuhan, Yesus Kristus yang Maha Kudus, supaya kami memperoleh hidup dan manfaat.
Kami ditebus dan dikuduskan dengan darah Yesus yang suci. Dengan itu, kami dapat sentiasa tinggal di dalam Kristus dan Kristus juga tinggal di dalam kami. Amin. Segala yang dijemput mengetahui jamuan kudus adalah bahagia. Kami perlu sentiasa bersuka cita, serah segala kemuliaan kepada Tuhan. Ambillah dan makanlah, ini tubuh Yesus yang diberikan untuk kamu. Inilah darah Yesus yang dicurahkan untuk banyak orang, darah yang mengesahkan perjanjian Allah yang baru. Doa pemberian persembahan. Tuhan Bapa, Allah yang berkekalan, Anda telah memberkati dan menerima kami, menjadikan kami anggota badan yang aktif dalam juru selamat Yesus Kristus, dalam tubuh dan darah yang suci, menggunakan Roh Kudus menjaga kami. Sekarang, minta Anda menjemput kami berjalan dalam perjalanan yang aman. Berikanlah tenaga dan keyakinan serta sepenuh hati dalam melayani dan menyembah Anda. Segala ini berkandung kepada Tuhan Yesus kita. Amin. Kemuliaan bagi Tuhan. Termulialah Allah di langit yang tertinggi. Kesejahteraan di atas bumi dikembalikan kepada umat yang diperkenankan oleh Tuhan. Kami memuji, menyembah dan memuliakan Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan kerana kemuliaan-Nya, Bapa Syurgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kudus, Anak Tunggal Allah, Tuhan Yesus Kristus, Raja segala Raja, Anak Domba, Anak Allah Bapa yang Kudus, Tuhan yang menebus dosa manusia. Kasihanilah kami, kerana hanya Yesus Kristuslah satu-satunya yang kudus. Hanya Yesus Kristuslah satu-satunya Tuhan. Hanya Yesus Kristus dan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa ditinggikan bersama-sama. Amin. Doa berkat. Semoga kesejahteraan daripada Allah yang tidak mungkin difahami oleh manusia akan menjaga hati fikiran kamu. Percayalah dan yakinlah kepada Tuhan Allah dan Anak Allah, Tuhan Yesus Kristus selama-lamanya. Semoga Tuhan Allah, Anak Tuhan dan Roh Kudus selalu mengetahui kamu semua. Amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk semua. Mari kita masuk ke dalam saat teduh bersalaman dan sejahtera bersuai. Tuhan memberkati kita semua.